Pedang lah, jangan pergi Kalupang. Kalau pergi Shah Alam pun tak jumpa. Jadi saya duduk di bahagian Jurutera Pertanian ni. Kami punya coverage ni hampir satu Malaysia, kecuali Sabah Sarawak. Itu sampai Labuan je. Sabah Sarawak ni dipanggil lah untuk bantu, tapi tak boleh jadi Jurutera Pertanian di sana lah. Sebab Sabah Sarawak ni dia ada kementerian ni. Bilang nama tadi? Muhammad Razi APZI. Muhammad Razi bin Abdul kan. Jadi saya dah melibatkan diri dalam bidang pengairan ni rasa sejak saya mula dunia. Mula dunia tu tahun 2012. Saya pergi tempatkan di Terengganu. Tapi tak lama lah, 2 bulan. Lepas tu saya lari dapat sedang sampai sekarang. Jadi saya duduk di section yang sama lah selama 12 tahun tu. Section projek lah. Jadi kita buka kawasan tu sampailah last kali pengairan dia lah. Kita buat kolam, kita buat parit, kita buat bersih kawasan, semua kita buat. Padi pun kita masuk, buah-buahan kita masuk, irigasi kita masuk, IoT pun kita masuk. Jadi di bahagian Jurutera ni kalau untuk maklumat semua dia tak ramai engineer dia. Kita ada, kalau bilik yang 41 macam saya rendah ni, kita ada 18 je yang nak tahu tu satu Malaysia. Lepas tu yang bilik sebesar tu dia tak buat kerja lah. Dia bercerita je kan. Itu total sekali ada dekat 30 orang. Jadi memang kumpulan yang kecil nak raju, kita ada petani dekat 200,000 yang bawa pendaftar dengan pertanian. Jadi memang kadang-kadang tu tak menang tangan. Jadi dengan adanya kursus ni, saya rasa dapat buat tuan-tuan lah. Jadi teori hari ni mungkin nanti tuan-tuan balik. Kita dah baca kalau saya pergi ladang tu memang terlalulah banyak je isu dia sistem pengairan ni. Sama ada beli pump salah, pipe sizing salah, pilih pelintir salah, pilih pelintir salah kan. Salah je ke, apa yang jenis sikit salah. Tak, itu yang kita jumpa. Yang betul tu ada, betul, bukan semua tak betul kan. Salah tu tak semestinya dia tak dapat air. Dia dapat air tapi mungkin dia oversize. Maksudnya jadi kos tuan-tuan tu tinggi. Ada yang tak dapat air tu memang tak dapat air lah. Jadi dia yang macam orang yang baru-baru tak ada ladang lagi bagus, belajar dulu kan. Supaya kos tuan-tuan nanti untuk modal awal tu dah selamat. Especially kalau nak beli pump kan. Kalau macam Cik Badria tadi, Puan Badria tu, dia punya kolam pun tak ada, mungkin ada keadaan lain kan. Nanti pipe dia jauh dan dia akan bukit. Itu kalau tak kira lagi lah. Mungkin kena try general, kalau duit banyak okey. Kalau duit tak ada, sekali beli barang lepas tu tak buat lagi bang. Jadi okey, boleh kita masuk? Okey, nampak semua dah bersih. Saya nak warm up lagi ni. Jadi pagi ni kita akan tengok dua benda lah sampai ke satu. Saya tak nak lama-lama sebab pengenalan untuk yang pengenalan ni. Sebab pengenalan ni saya kenalkan dia, lepas tu tuan-tuan pandai lah buat lepas tu kan. Tuan-tuan pengayat, maksudnya tuan-tuan boleh buat carian lain. Saya start dulu bagi sikit idea apa tu pengairan. Nanti tuan-tuan boleh cari kat internet banyak. Jadi balik rumah tu dia ada, kalau tak apa faham tu buatlah research sikit kan. Jadi sistem pengairan ladang ni, kalau tuan-tuan tengok apa yang dah berlaku kat dunia kita, kalau tuan-tuan tengok ni data penggunaan sistem pengairan. Kalau tuan-tuan tengok ni dalam bentuk hektar. Jadi kalau satu dunia ni, kalau tuan-tuan tengok yang dapat sistem pengairan ni tak banyak ni. Baru 20 bilion hektar satu dunia. Jadi yang lain-lain ni sama ada dia buat padi gunakan hujan ataupun kolam. Ini sistem pengairan yang menyempai. Dan dalam sistem pengairan ini ada dua. Satu yang tertutup, maksudnya dalam tanah. Satu lagi yang terbuka. Yang terbuka ni yang macam padi. Jadi yang kita cerita ni yang tertutup ni. Mau 20 hektar. 20 bilion hektar lah. Jadi kalau kalau tuan-tuan tengok graf ni, kalau kita tengok kat satu dunia ni, Asia yang paling banyak yang buat sistem pengairan ni. Tapi yang pandai adalah orang-orang Europe lah sini kan. Orang Europe ataupun Australia, Australia yang pandai lah. Sebab kat situ yang kalau kita tengok beli-beli barang
keteraan dia tu kalau tengok dia pun tak banyak, tapi dia tera ya. Dia banyak duduk di Amerika belah situ, belah-belah kan tak banyak kan. Di Asia yang banyak duduk ya. Jadi Asia ni pengguna teknologi lah, mostly. Okay. Jadi kalau tuan-tuan, yang ni rasanya tuan-tuan boleh baca lah kot kan. Jadi sistem pengeran nanti kita akan tengok definasi dia apa. Ini ada satu lagi graf dunia. Jadi kalau tuan-tuan tengok ni, percent of activated land, dia tanah yang bertanam lah. Jadi kalau tengok Malaysia dia 5-10% ni bertanam. Jadi yang bertanam ni, bayangkan kalau kita nak buat irrigation ni, masih ada banyak lagi ya. Malaysia kalau kita tengok data baru 1.5% bawah irrigation. Sebab tu kita punya produktiviti tak sampai-sampai lagi. Mengharapkan hujan, walaupun hujan tu memang banyak kan. Cuma kita ada musim kering kan. Kadang-kadang hujan kita pun 2 minggu kan. Kita tengok musim. Jadi kalau kita tengok sekarang pula lagi tak lagi. Kalau dia lagi kecil lagi lah kejap hujan, kejap kering, malah kan. Jadi dah sampai masa tuan-tuan berubah kan. Jadi tuan-tuan kena kawal air tu supaya tanaman tuan-tuan lebih produktif. Bukan tak dunia hujan tak produktif, dia masih lagi produktif, tapi kita nak tingkatkan dia kan. Kalau dulu dapat durian mungkin 50 biji sepokok, kalau buat irrigation dia jadi 100 biji. Jadi kita target contohlah, biasanya bila ada irrigation dia akan double up untuk hasil. Cuma kita ada di sini ada pelbagai kaedah, ada irrigasi, ada hidroponik, ada lain-lain kaedah. Jadi ini definisi sistem pengeran. Jadi tuan-tuan boleh rujuk dulu yang konsep yang lain. Cuma konsep sistem pengeran ini konsep lama lah. Konsep lama kata sistem pengeran adalah kaedah kaedah membekalkan air kepada tanah. Membekalkan air ke tanah. Sebab apa tanah? Tanah ni dah tempat tanaman dapat air, dan air pun tersimpan dalam tanah kepada tanah. Tapi kalau tuan-tuan guna polybag, kepada polybag lah kan. Polybag tu ada apa? Bukan tanah ataupun dia panggil solidus media. Media bukan tanah. Jadi ada media bukan tanah. Air masuk media bukan tanah lah Bukan kalau air dikategori hidroponik, dia lain sikit. Sebab tu kita lari daripada hidroponik kita buat satu khusus lain kan. Lepas tu budaya supaya tanah tu mendapat kelembapan yang cukup. Maknanya kelembapan yang cukup. Tanah ni tak semestinya dia ada air, tumbuhan boleh ekstrak. Dia ada condition yang mana dalam keadaan tertentu saja tumbuhan tu boleh dapat air. Dan dia pun tak boleh berlebih air. Kalau berlebih air, nanti dia lemah, dia tak boleh nak sedut juga. Dia lemah kan, kita rasa kita dah bagi air banyak dah ni. Tapi dia tak boleh sedut, dia lemas. Dia nak ada pada keadaan yang ada udara sebenarnya. Nanti kita tengok macam mana keadaan kita nak sediakan tanah. Lepas tu, bagi tumbuhan pokok yang sempurna. Bila sebut ada ayat tumbuhan ni, dia ada dia punya growth stage ataupun kadar pembesaran ni. Macam kita lah, kalau baby makan mana sama dengan orang besar kan. Tanaman pun macam tu kan. Cuma tanaman ni dia ada satu istilah yang popular orang guna kalau you nak study boleh. Dia panggil phenological stages. Phenology tu bahasa Melayu dia phenology lah, ataupun dia punya tahap pembesaran itu stage tahap kan. Phenology tu macam dia punya psikologi lah. Maksudnya dia phenology ni biasa berlaku untuk tanaman buah-buahan. Yang tadi yang dia tanam ni nangka. Nangka tak nangka bukan bermusim. Yang tanam durian bermusim. Dia akan ada phenology ni. Phenology ni macam ni. Kaedah dia, kalau kita nak initiate dia, air banyak kita nak bagi. Kalau kita nak suruh dia, kalau durian dia ada satu, kalau kita bagi lebih air dia akan gugur kan. Macam mana kita nak kontrol air supaya putih durian tu tak gugur. Termasuk juga kelapa lah. Kelapa dia ada, kelapa walaupun tak ada phenological dia sepanjang tahun buah, tapi dia ada satu part tu. Tuan-tuan memang kena bagi air cukup kan, supaya dipanggil dia ada keluar, dia ada satu enzim keluar tu, supaya penumbuhan dia cantik. Tapi kita tak pergi spesifik kelapa lah. Jadi hari ni kita overall
cari pasal ada yang tanam, okey, kata yang tanam cempedak buah sepanjang tahun dia bermusim kan. Okey, tanam durian bermusim. Saya nak cari technological durian. Awak boleh cari, memang ada dalam internet, boleh carilah. Jadi ada juga orang share beberapa durian. Itu masuk yang sempurna lah. Jadi kita tak ada bagi yang lebih, kita tak bagi kurang. Baca tu kita kontrol supaya tuan-tuan dalam keadaan, kalau bahasa modelnya precision farming, pengiraan yang tepat kan. Dan sekarang ni kita sebenarnya nak cubalah menuju ke tak pasti. Saya tak pasti tahap petani kita, tapi teknologi yang dah ada kat dunia ni, orang dah pergi sampai deficit irrigation. Masuk deficit tu, dia bagi air sikit tapi dia dapat dia punya hasil yang tinggi. Kita belum sampai situ kan. Malaysia ni setakat hari ni yang saya tengok semua kita bagi normal irrigation lah. Cuma hari ni tuan-tuan spesifik sikit, kita ada sikit bagi supaya tuan-tuan di precision through dia punya teknologi yang nak guna. Teknologi nak guna tu kena buat pemilihan farm yang betul, kalkulasi betul kan, pemilihan precision betul. Itu yang kita nak fokus 2 hari ni. Nanti kalau nak dapat dia khusus, baru kita cerita deficit irrigation. Itu kemudian nak dapatkan dulu yang ni lah, macam mana tuan-tuan nak buat sistem yang betul. Jadi yang lain ni tuan-tuan boleh baca apa yang kita nak buat kat sistem pengairan ni. Sebenarnya kita nak bagi air lah. Dalam tanaman ni ada 4 benda lah. Dalam tuan-tuan nak membangun kat ladang, ada 4 benda utama yang tuan-tuan kena tengok. Kalau ketua pengarah saya cakap dia ada A, B, C dan D. A itu air lah air. Tujuan air ni adalah untuk sebagai mengangkut zat-zat makanan. Masuklah air bagi pokok. Dan juga air yang dekat tanah ni nak melarutkan mineral yang kita bagi. Contohnya baja, semua tu. Itu fungsi air, ada 2 fungsi. Yang kedua B. B itu baja. Baja lah, baja dia ada. Kalau tuan-tuan tengok pasal baja, dia ada 16 ke 17 unsur. Ada 3 unsur utama yang fikir. Lepas tu dia ada mikronutrien. Ferro, boron dan semua. Cuma hari ni kita ada sikit lah sentuh sepanjang 1 hari setengah ni pasal baja sikit. Cuma yang kita nak sentuh macam mana tuan-tuan nak menggunakan sistem supaya tuan-tuan boleh bagi baja yang tu. Gunakan sistem maknanya kalau sistem tu ada peralatan itu yang kita nak belajar sehari setengah ni. Dan yang ketiga C. C itu simple lah, cahaya kan. Jadi tanaman nak buat fotosintesis, wajibnya ada cahaya. Jadi tak semestinya cahaya boleh 100% yang perlu tanaman perlukan. Contoh macam halia dia nak tanam tu, dia tak perlukan 100% cahaya matahari kan. Kita dah sampai cahaya ni. Halia ni biasanya dia nak bertelur. Dia kategori yang tu, dia nak kurang cahaya. Jadi kalau you tanam halia, dia kena ada shading atas tu lah. Itu masuk cahaya. Kalau durian memang sayur 100% cahaya, durian cahaya yang perlu cahaya. Kalau siapa pergi herba, tak perlukan cahaya yang banyak asal. Kalau hidroponik kita pun nak buat dalam bangunan, itu kita cerita cahaya lain itu kita cerita spektrum lah, full spektrum cahaya macam mana. Itu nantilah kalau nak pergi FY tu kemudian nak khususnya saya rasa tak dapat lagu semua kan. Dan seterusnya D. Apakah D itu lah? Siapa boleh teka D tu? Itu adalah duit. Jadi hari ni kalau kita dah belajar kira betul, kita boleh jimatkan duit lah pertanyaan ni saya tak nak berikan, dia memang high risk, high return lah. High risk tu maksudnya dia memerlukan modal yang tinggi. Kalau silap sikit, terus tak ada hasil kan. Tapi kalau tuan-tuan berjaya buat, memang tuan-tuan mewah lah. Kalau durian 1 hektar, saya tengok statistik Jabatan Pertanian durian Musang King di Laut 1 hektar 1 bilion 1 season, 1 tahun. Siapa mau pergi kan? Betul Still low low laut ni tu belum sekali. Lebih kurang lah dulu jadi durian memang sumber kekayaan baru lah. Selain daripada kelapa sawit, kami saya rasa mungkin nenas lah sumber kekayaan baru. Sebab nenas dia nak buat tanam sekali buai 3 kali kan. Kalau nenas 1 ekar boleh 22,000 pokok. You tanam
tanam sekali dia akan berbuah setahun sebulan atau setahun 3 bulan. Yang sekarang punya konsep, sekali dia tuan-tuan tanam 3 kali tuai, maknanya 3 tahun lah. Kalau 20,000 pokok ada sebiji, kalau lah ini kita cerita ni sekali hebat kan. Tapi kalau kata you buat, tak tahu lah, mungkin ada dosa 2% lagi kan. Tuan-tuan boleh kira lah, maknanya satu season nenas lagi lah duduk saja. Sistem pengairan nenas ni dia macam kaktus. Siapa tadi nak buat nenas Jadi kalau kaktus ni nenas biasa dia ambil air tu waktu malam. Jadi dia tak perlu pengairan yang intensif lah. Kecuali tuan-tuan tanam kat tanah kering kat tempat bermasalah, apa perlu pengairan Kalau tanam kat tanah gambut macam biasa kat Johor tu, lagi tak payah pengairan. Cuma tuan-tuan kena pastikan tanah tu pada kondisi yang kelembapan yang sesuai saja. Nanti kita tengok macam mana kita nak buat. Tahu kondisi kita pergi ladang tu, air sebenarnya cukup, kita boleh stop irrigation. Ataupun problem tanah kita tu kering something need to be done. Maksudnya kita buat sistem pengairan. Tak nak cakap banyak, jadi panjang pula. Jadi dalam sistem pengairan ni, kalau tuan-tuan tengok, dia ada 2 jenis. Saya dah sikit banyak. Jadi selain kita nak lama-lama setengah jam suka. Dia ada 2 jenis utama. Jadi yang 2 jenis yang utama tu, satu dia panggil tertutup, satu terbuka. Tadi saya ada cerita sikit tertutup ke apa. Tapi sebelum kita tutup tu, kita tengok yang terbuka. Yang terbuka ni kalau tuan-tuan tengok contohnya di padi lepas tu sekarang kan orang suka tengok kat YouTube Thailand buat kelapa tu itu semua macam parit dan berair penuh itu di bawah kategori terbuka. Dalam Malaysia pun saya tengok kalau lalu highway sebelah nak pergi Perak lalu dia yang CE ada nampak kan dia tanam kelapa tu parit dia ada air itu kaedah terbuka lah pengairan ni. Itu kita cerita bab kaedah. Jadi 1 hari setengah ni kita tak cerita ni dulu. Ini dia adalah bab yang berbeza dengan yang kita nak bincangkan yang jenis tertutup kan. Kenapa dipanggil tertutup? Sebab dia bermula daripada pump. Pump tu masuk pipe, keluar daripada perancis, semua dalam tu tertutup. Tertutup maksudnya air tu tak terdedah pada atmosfera yang macam tadi tu lah, yang buat parit untuk padi tu jadi dia pakai pipe tu, tuan-tuan tengok sistem dia pakai pipe yang pakai ringkan ke, perancis ke, bernitis ke yang buat kecuali hidroponik yang ni semua kita panggil tertutup kulit simple kan. Itu contoh macam ni lah yang ada pipe. Kalau ada pipe kecil ni semua panggil tertutup lah. Kalau bahasa Inggeris tuan-tuan nak cari tajuk pressurized irrigation system. Itu kalau tuan-tuan nak cari pasal pump lah, tahu kan. Ada yang nak study boleh cari kat situ lah. Jadi dalam pressurized irrigation system ataupun pengairan tertutup ni, dia ada 2 lagi kalau tuan-tuan tengok ni, dia ada terbagi pada 2. Satu makro, satu mikro, besar dan kecil. Yang besar ni contohnya yang pakai perancis ni. Lepas tu kalau yang mikro ni yang kecil, penitis dan micro sprinkler. Ada 2. Hari ni kita akan belajar semua makro dan mikro. Dua lah. Jadi yang makro ni yang saya cakap tadi tu besar, bermaksud air yang kita bagi tu banyak. Lepas tu air yang terkecil yang kecil tu pun jauh lah. Apa kita tengok dulu di makro. Yang ni tuan-tuan boleh baca lah saya bagi lagi supaya dia tak ada dalam soalan kan. Ini contoh-contoh yang makro kan. Yang dia rentis, yang ni kat Malaysia tak banyak, tak ada. Kita dulu pernah buat study untuk jagung yang gerak ni. Tapi sebabkan jentera kita tak sesuai dengan ladang, dia pun jadi tak function lah Kita beli peralatan yang mahal lah, dekat 1,000 lebih barang ni saja. Dan ringgan ni biasa tuan-tuan nampak kalau untuk tanaman kontan. Tadi kontan siapa nak tanam sayur ke, tengok sini apa kontan yang ada kan. Maknanya tak ada yang betul-betul kontan betul lah jagung tak ada kan. Kalau nak tanam jagung ke, tuan-tuan nak tanam sorghum ke, boleh guna kategori ni. Nepal ke, boleh pakai ringgan. Ataupun kalau dah tak ada modal, bolehlah bagi siap timur lah. Kalau pokoknya sikit lah kan. Kalau tuan-tuan nak manual durian,
tahun, mungkin berbelas kali tuan-tuan akan silam. Itu pun satu pokok Kalau 1 hektar dan sepokok durian tu diguna ada 100 lebih pokok kan. Kalau satu pokok, kata dia perlukan 300 liter atau 150 liter. Satu baldi ni lebih kurang 20 liter. Nak bagi kira lah kan. Satu pokok tu nak bagi air tu. Jadi di situlah keperluan sistem pengairan yang tuan-tuan kena buat lah. Tapi kena buat dengan betul. Ini contoh makro yang kita guna sprinkler. Ini standard layout. Kalau tuan-tuan pergi dekat Emirates apa macam itu, kalau tuan-tuan sempat pergi planet Pluto 3 bulan ke, kalau dia buat pengairan, macam ni lah bentuk dia. Maksud bentuk dia tu adalah dia mesti kena ada 3 barang bersama lah. Bermula daripada pump. Ini jantung sistem pengairan. Lepas tu kita ada a series of pipe size ataupun jajaran pipe yang ada pipe kecil besar sikit, lepas tu pergi ke pump besar. Yang ni tuan-tuan kena hati-hati biasa tadi kita sangkut kat sini untuk ladang kecil tak apa. Tapi bila dia pergi atas bukit ke yang tinggi semua tu, sangkut lah. Dia salah pipe sizing. Dan last sekali, apa benda yang nak sebarkan air atau kita panggil dia punya, kalau sprinkler ni kita panggil sprinkler lah. Ini konsep sistem pengairan. 3 benda je. Kalau 3 benda ni tuan-tuan mahir, selesai masalah banyak satu mesin. Yang mana yang nak jadi konsultan tu baguslah mungkin tak adalah nak menyesal tak pergi kursus untuk yang besok mitigasi kan. Sebab hari ni kita tahu semua. Saya rasa ni ada lagi advance daripada mitigasi yang ada. Saya dah banyak join yang program-program luar ni. Biasanya dia bagi macam tu je lah kan. Dengan Jabatan Pencarian saya tak. Itu memang consultation 100% pada tuan-tuan supaya tuan-tuan pandai. Kalau luar tu memang dia dah bagi tuan-tuan pandai, lepas tu suruh bagi tengok sekali. Saya tolong. Jadi Jabatan dia tak sempat, tak aman. Jadi kita orang. Yang kedua kita ada pengairan makro. Makro ni mana kecil. Sama ada dia dalam bentuk lukisan ataupun dia bentuk perantis yang kecil ataupun micro sprinkler. Panggil. Kan kalau tuan-tuan pergi kedai rumah dia kecil besar ni je. Tapi dia menyebarkan air lah. Itu kategori micro sprinkler. Sebenarnya dia ada, nanti kita tengok lah macam mana kita nak kenal barang-barang ni. Selepas tadi ni kita kenal komponen lah. Ini contoh dia punya susunan tu. Masih benda yang sama. Titis, tuan-tuan ada pump, tuan-tuan ada jajaran pipe, tuan-tuan ada yang ni ada dripper. Cuma titis ni dia panggil dia pakai dripper lah penitis. Kalau tadi pengairan jenis sprinkler dia pakai perancis sprinkler. Sprinkler tu perancis lah Dia beza dekat ujung dia. Beza dekat ujung ni terus nama dia jadi pengairan titis. Jadi kalau saya tanya pengairan vertigasi sebenarnya dia kategori apa? Macam ni lah. Vertigasi dia kategori titis lah kan. Cuma vertigasi tu dia advance sikit sebab dia bagi air dan gaju. Kalau yang sekarang ni yang untuk hari ni kita tengok kita macam mana nak sampaikan air ke pokok dulu Boleh? Boleh. Saya tahu tak ada teknik boleh. Kalau tak ada layer semua kan. Dan seterusnya ini kita ada jenis titis yang jenis drip tip lah. Kalau saya tengok projek tuan-tuan ni kemungkinan company tak ada lah yang nak guna drip tip. Mungkin sayur lah tapi saya tengok sayur tuan-tuan macam kalau sayur atas batas ketika ada nak tanam bawang ke program baru kan. Boleh lah tuan-tuan belajar pasal drip tip. Ada nak tanam bawang kat sini? Tak ada sebab bawang dah kembali murah tu. Bawang dia pakai drip tip. Ada kadang-kadang pisang ni pun nak pakai drip tip tapi dia bukan drip tip, panggil titis tapi ikut jarak pisang lah.